Assalamualaikum, nama saya Nur Anisa Bika binti Muhammad Nazir, nombor matrik 13DT20F1005. Saya akan menerangkan tentang introduction. Ransomware ialah sejenis perisian yang menjangkiti kelemahan sistem pengguna. Ia memberikan akses individu kepada sistem dan akhirnya menyulitkan semua fail yang telah disasarkan. Apabila ia berkaitan dengan perlindungan aset maklumat, perisian tebusan mungkin dianggap sebagai bahaya. Objektif utama ialah pelayar web. Ransomware menyulitkan fail pengguna. Ia menyebabkan masalah dan kemudian menuntut bayaran untuk penyasulitan melalui pemerasan. Istilah ransomware terdiri daripada dua, iaitu perisian tebusan dan perisian. Dengan kata lain, perisian tebusan menyukarkan pengguna untuk mengakses semua fail dan data pada komputer kerana ia menjejaskan data dan enggan membenarkan pengguna mengakses fail melainkan penggodam dibayar wang tebusan. Ransomware adalah bencana global yang menjejaskan. Yang kedua, identify the ransomware attack. Petya ransomware. Petya ransomware ni ditemui pada Mei 2016. Ia adalah salah satu bentuk perisian hasad yang menjangkiti komputer sasaran. Ia menyulitkan beberapa data padanya dan memberi mangsa mesej yang menerangkan cara mereka boleh membayar dalam Bitcoin untuk mendapatkan semula data mereka. Petya boleh membiak sendiri seperti cacing. Ia melakukan ini dengan menyasarkan komputer dan menyebar menggunakan Eternal Blue Exploit. Ia juga menggunakan teknik penyebaran rangkaian SMB klasik dan hasil daripada itu, ia boleh merebat dalam organisasi. Yang kedua, WannaCry ransomware. Serangan ransomware WannaCry adalah salah satu serangan yang terbesar yang pernah dilakukan. Perisian tebusan WannaCry menyasarkan sistem pengendalian Windows yang digunakan secara meluas oleh Microsoft dan ia menyulitkan data peribadi, dokumen kritikal dan fail. Ia menuntut sekurang-kurangnya $300 dalam mata wang Bitcoin untuk mangsa membuka kunci fail mereka yang berganda selepas 3 hari dan fail dipadamkan secara kekal selepas 7 hari. Perisian tebusan WannaCry menyerang universiti, sektor pengangkutan, sektor kesihatan dan sektor telekomunikasi, membayangkan bahawa industri ICT tidak boleh membenamkan kepalanya di dalam pasir, sebaliknya menangani cabaran baru yang muncul. Yang ketiga, Bad-Rabbit ransomware. Bad-Rabbit merebat melalui download pada web yang dijangkiti. Contohnya, dalam kebanyakan kes jangkitan Bad-Rabbit, pelawak tertipu untuk mengklik perisian dengan memaklumkan mereka secara palsu bahawa pemain Adobe Flash mereka memerlukan kemaskinan penting. Bad-Rabbit menjangkiti komputer dengan cuba merebat ke seluruh rangkaian menggunakan senarai nama pengguna dan kata laluan yang tertanam di dalam perisian. Assalamualaikum, nama saya Nur Yasmin Syafiqah binti Muhammad Zulkifli, nakab minta 13 DDT20F1030. Hari ini saya akan ceritakan serba sedikit tentang serba ransomware, iaitu perisian tebusan yang muncul pada 2016 yang disebarkan oleh operasi spam yang besar dan melibatkan pengedaran email dengan lampiran dokumen Microsoft Word yang berniat jahat. Jika penerima membuka dokumen itu, makro berniat jahat akan menghubungi web yang dikawal penyerang untuk mematuri dan memasang perisian tebusan server. Server menggunakan model ransomware as a service, iaitu RAAS, di mana ahli gabungan memperoleh dan kemudian mengedarkan perisian hasad jahat. Ia juga menyasarkan sistem. Ia menyulitkan email dan dokumen perkataan dan fail berkaitan permainan dengan melampirkan fail yang disulitkan dengan sambungan fail server. Ia adalah perisian tebusan pertama yang berinteraksi dengan mangsa. Ia meninggalkan reka audio bersama dengan nota tebusan. Seterusnya, Cryptowell ransomware itu muncul pada April 2014. Ia juga program perisian tebusan penyulitan fail yang menyasarkan semua versi Windows termasuk Windows XP, Windows Vista, Windows 7 dan Windows 8. Pada Jun 2015, Pusat Aduan Jenayah Internet FBI mengenal pasti Cryptowell sebagai ancaman perisian tebusan paling ketara yang menyasarkan individu dan perniagaan. Seterusnya adalah Cryptolocker ransomware, iaitu menyulitkan fail menggunakan AIS dengan kunci rawat yang kemudiannya disulitkan.
Cryptolocker muncul pada September 2013 dengan serangan yang sangat luas pada masa itu dan hanya dalam masa 1 bulan serangan itu menjana pendapatan lebih $34 juta. Cryptolocker boleh memasuki rangkaian yang dilindungi melalui beberapa vektor seperti email, tapak perkongsian fail dan mod Turing. Selepas jangkitan berjaya, Prince yang terbesar loker kripto secara rahsia mencari dan menyulitkan fail yang dianggap paling berharga pada masa itu. Cryptolocker biasanya diproses menggunakan alat pemulihan. Seterusnya adalah jenis of ransomware. Yang first kali, crypto ransomware. Matlamat Prince yang terbesar kripto adalah untuk menyulitkan data penting kita, like dokumen, gambar, video, tetapi bukan untuk mengganggu akses komputer kita pula. Nama lain untuk perincian tebusan ini adalah menyulitkan perincian tebusan. Perincian tebusan ini ada 7 yang digunakan algoritma yang canggih untuk halang pengguna daripada akses fail yang tertentu. Crypto ransomware mencari dan menyulitkan data penting pada komputer, menjadikan tidak bernilai sehingga pengguna memperoleh kunci penyasulitan. Ia juga berfungsi secara diam-diam di latar belakang sehingga ia menjumpa fail. Manakala sistem pengenalan dan APL terus berfungsi seperti biasa dan meninggalkan penerima yang tidak sedar tanpa sebarang syak wasangka. Seterusnya adalah local ransomware. Local ransomware ialah sejenis perincian hasad yang mengunci sasaran daripada sistem, pengendalian dan menghalang akses kepada desktop, aplikasi dan fail sasaran. Tebusan ini berbeza daripada perincian kripto kerana ia menghantar email spam dan dengan lampiran yang berbahaya kepada pengguna. Pengguna akan diserang dengan perincian tembusan lokal semasa melayari internet atau menonton filem. After that, perincian tembusan menunjukkan mesej berbahaya pada komputer pengguna. WinLocker ialah contoh perincian tembusan lokal yang paling terkenal. Perincian ini juga menyulitkan antara muka pengguna komputer atau peranti dan kemudian menuntut pengguna membayar charge untuk mendapatkan akses kepadanya. Ia tidak mengacau data pada komputer kita. Sebaliknya, ia kunci dan memberi mereka keupayaan terhad seperti hanya membenarkan mereka just for interaksi. Jenis ransomware yang ketiga adalah hybrid ransomware, iaitu yang paling aktif sekali kerana ia menggunakan semua cara yang boleh digunakan untuk meningkatkan pendapatannya. Perincian tembusan hybrid yang menyasarkan mekanisme penyuntian dan penguncian adalah lebih berbahaya kerana ia jejaskan operasi dan data peranti kita. Perincian tembusan hybrid boleh menjadi lebih bahaya kepada pengguna kerana ia boleh menyasarkan peranti dan sistem internet perkasa serta sebabkan kecederaan badan kepada individu sehingga wang tebusan dibayar. Terdapat jenis perincian tembusan lain yang sama berbahaya kerana menggunakan identiti pegawai kerajaan dan ini dikenali sebagai Breveton atau Policy Ransomware. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Syed Mahfiz Mukandas bin Syed Nur Anwar. Matric number 13EDT 20F1146. So today I want to explain about how to mitigate ransomware attack. Okay, so first we can perform regular system backups due to double extortion system backups, which were considered the gold standard of ransomware recovery. No longer give us much security as they once did. Many newer ransomware strains actively seek out and destroy backups. Secure backups, on the other hand, are still critical for restoring system following a ransomware attack, as well as hardware failures and natural disaster. At least two backup mechanisms stored in a distinct location should be used. Second, segment your network. Network segmentation, which involve employing firewalls, virtual LANs, local area networks, and other approaches to divide a larger network into smaller parts, does not prevent cyber attacks. It does prevent malware or
human hackers from moving laterally across your network, which is a major aspect in ransomware attacks. What cyber criminals can access? They can exfiltrate. Typically, data is segmented by function, such as separating customer-facing services from internal apps, or by data category, such as separating regulated data from non-regulated data. Regular network security assessment. Most compliance standards, including NIST, HIPAA, and PCI DSS, mandate that organizations perform penetration tests and vulnerability scans at certain intervals. They require organizations to run vulnerability scans quarterly and perform penetration tests annually. These are the bare minimum requirements. There are many circumstances under which more frequent scans or pen testing are warranted, such as whenever organizations make a major change to their data environment. Last, conduct employee security training. It happens every day. Millions of dollars worth of security technologies are defeated because an employee clicked on a phishing link. Just as employees who work in industrial environments must undergo safety training to operate machinery, knowledge workers must be trained to operate computers safely. Because the cybersecurity threat environment is always changing, employee cybersecurity training is a process of continuing education. Organizations need to regularly conduct simulate phishing attacks to gauge employee awareness and knowledge. Employees also need to know who to contact and how to get in touch with them if they encounter a security issue or have questions. And last, conclusion, that iOS and Android both have inconsistencies as mobile platforms. Zoof Android holds a more market share than iOS in 2019. Android can be purchased at a much cheaper price than iOS. The error report quality of iOS is quite suggested than Android as it gives live support to the users. Apple company has been improving its security in all aspects. As for the Android operating system (OS), they are still trying to improve its security basis. When it comes to design accessibility, iOS provides distinctive accessibility to captivate most of the users, but Android has easy accessibility that any user can use without being restricted. A far-reaching comparison states that iOS is a superior inclination to Android. However, on premise, of course, Android is best. Some security challenges, such as eavesdropping, have been shown to be addressed by access control security models like RBAC, which increases the security of mobile system. So that's for all. Thank you very much. Assalamualaikum.